Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan al-Mubarak. Terlebih dahulu diucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Pewani Masjid Rafi'ah dan juga kepada Lujnah Syabab Masjid Rafi'ah serta puan-puan muslimat yang dirahmati Allah. Semoga kita semua mendapat rahmat dan rahim Allah di bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini. Ramadan semakin berlalu meninggalkan kita dan dah sampai ke penghujungnya. Fasa-fasa rahmah, maghfirah telah berlalu dan Ramadan tidak lama lagi akan berlalu pergi. Ambillah kesempatan dan peluang terbaik ini untuk kita menggandakan lagi amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini. Yang hanya berbaki tak berapa lama lagi, tak berapa hari lagi. Jadi kita ni sebenarnya kita tak tahu adakah Ramadan tahun depan kita dapat menyambutnya lagi ataupun tidak. Adakah Allah akan memanjangkan usia kita sehingga ke Ramadan tahun hadapan. Apabila datang ajal, dia tak akan terdahulu walaupun sesaat dan tak akan terkemudian walaupun sesaat. Firman Allah, "Idza jaa ajalukum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Jadi anggaplah Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terakhir untuk kita, di mana kita mengambil kesempatan ini untuk menggandakan amalan kita secukup-cukupnya, memburu pahala seluas-luasnya. Carilah di 10 terakhir ini Lailatul Qadar, yang Allah janjikan malam tersebut adalah malam yang paling istimewa, yang Allah lipat gandakan setiap amalan yang dilakukan pada malam tersebut, kerana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Rasulullah bersabda, "Iltamisuha fil ashril awakhiri witran." Carilah malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir pada malam-malam yang ganjil. Malam tadi adalah malam pertama dan seterusnya sehinggalah sampai ke penghujung Ramadan. Cubalah cari, mana kita buru Lailatul Qadar pada malam-malam terakhir bulan Ramadan ini. Sesungguhnya Rasulullah pada malam 10 malam terakhir ini, baginda akan bersungguh-sungguh beribadat. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang mafhumnya, adapun Rasulullah apabila tiba 10 hari terakhir Ramadan, baginda membangunkan ahli-ahli rumahnya, mengikat kainnya, maknanya menjauhi isteri-isterinya, serta menghidupkan malam-malam tersebut dengan memperbanyakkan ibadat. Baik, jadi di sini sama-samalah kita menghidupkan malam tersebut dengan memperbanyakkan lagi ibadat kita. Janganlah kita dilekakan dengan perkara-perkara untuk menyambut sambutan hari raya. Misalnya kita menghabiskan sepanjang malam kita dalam bulan-bulan terakhir ini dengan buat kuih raya, ataupun kita jahit baju raya, langsir raya, tambah lagi. Jadi bila kita fokus pada benda-benda untuk sambutan hari raya, makna kita tak memakmurkanlah malam kita dengan, kita tidak memakmurkan malam kita atau kita tidak menghidupkan malam kita dengan ibadah-ibadah kepada Allah. Kita carilah peluang untuk buat macam kuih raya, baju raya tu semua kita buat pada siang hari. Malam kita fokus untuk beribadat pada Allah dengan
qiyamnya, tarawihnya, dengan witirnya, dengan tahajudnya, dengan solat-solat lailah, solat sunat-sunat taubat, kemudian dengan zikir-zikir yang kita boleh amalkan, memperbanyakkan istighfar. Itu antara perkara yang kita boleh laksanakan dalam malam-malam terakhir Ramadan. Baiklah puan-puan yang dihormati sekalian, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam siri Ramadan kali ini saya akan membawa puan-puan menghayati satu hadis Nabi dalam usaha kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis daripada An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fitrin ila al-musalla famarra 'ala nisa faqala ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni uritukunna akthar ahli an-nar aw fi riwayatil ukhra tasaddaqna wa akthirna al-istighfar faqulna wa bima ya Rasulullah qala tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashir. Hadis ni panjang lagi tapi saya ambil setakat itu saja untuk kita huraikan. Setakat itu saya ambil. Jadi hadis ni panjang lagi. Baik, apa maksud daripada hadis tadi? Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW keluar pada hari raya Aidil Adha dan Aidil Fitri ke tempat solat. Lalu beliau melalui para wanita seraya Rasulullah bersabda, wahai sekalian wanita, bersedekahlah kamu sekalian kerana pernah diperlihatkan kepadaku tentang kamu sekalian sebagai sebahagian besar penghuni neraka. Baik, dalam ada satu lagi riwayat lain, Rasulullah kata, bersedekahlah kamu sekalian dan perbanyakkanlah istighfar. Mereka bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Baginda menjawab, kerana kamu banyak melaknat dan mengingkari keluarga. Maksudnya di sini mengingkari suami kamu. Kamu tidak taat kepada suami. Dalam satu hadis lain Nabi bersabda lagi yang bermaksud, aku melihat ke dalam syurga, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah fuqara, iaitu orang-orang miskin, dan aku melihat ke dalam neraka, maka aku menyaksikan kebanyakan penghuninya adalah wanita. Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, kenapakah Rasulullah SAW mengatakan bahawa ramai ahli neraka atau majoriti ahli neraka adalah terdiri daripada golongan wanita? Apakah kesalahan kita para wanita ni yang menjadikan kita penghuni neraka? Baik, dalam hadis ni Rasulullah memberitahu cara untuk kita wanita ini menghapuskan dosa dan menghindarkan diri dari neraka dengan dua cara, iaitu dengan cara bersedekah dan memperbanyakkan istighfar. Baik, apa kesalahan kita sebenarnya yang menjadikan kita ni adalah penghuni neraka? Banyak wanita Nabi lihat dalam neraka. Baik, Rasulullah telah menjelaskan dalam hadis tadi punca kenapa kita termasuk antara ahli neraka. Sebabnya ialah kerana ataupun berpunca daripada kita melaknat dan mengingkari suami. Bila ditanya tu, faqulna wa bima ya Rasulullah qala tukthirna al-la'na wa tukfirna al-ashir. Mereka kata, kenapa wahai Rasulullah? Bila ditanya oleh para wanita tadi, kenapa wahai Rasulullah? Baginda menjawab, kerana kamu banyak melaknat dan mengingkari suami. Dua punca tu, laknat dan mengingkari suami. Baik, apa maksud melaknat dan mengingkari suami? Baik, maksudnya di sini ialah kita tidak mentaati suami. Saya pun saya di sini sekadar memperingati diri saya juga, memperingati diri saya juga, berarti tuan-tuan, puan-puan dan juga saya. Sebab tu kita fokus pada hadis yang berkaitan dengan wanita. Baik, apa maksud tidak mentaati suami? Iaitu seorang isteri yang mengingkari segala kebaikan yang dilakukan oleh suaminya.
Baik, selepas berlakunya perkahwinan atau pernikahan, antara tanggungjawab terbesar isteri adalah memberi ketaatan sepenuhnya pada suami selagi ia tidak berlawanan dengan hukum syarak, hukum Islam. Tapi ramai wanita yang tidak menunaikan tanggungjawab ini dengan sebaik-baiknya. Contohnya, macam mana yang dikatakan kita ingkar perintah suami. Seharusnya seorang isteri itu dia bersyukur dengan setiap nikmat rezeki yang dibawa balik oleh suami dia. Tapi kadang-kadang kita ni orang perempuan dalam banyak hal dia suka berlebih-lebihan, kadang-kadang dia suka membanding-bandingkan dengan kehidupan orang lain. Dia tak syukur dengan kehidupan dia dengan suami dia, dia banding dengan kehidupan orang jiran dia, dengan kawan-kawan dia. Bila berlaku perbandingan ni, rumah depa ni kereta besar kan, macam-macam lah kan, perabot mewah. Bila timbul perbandingan ni, maknanya dia mulalah minta suami dia mengada-gadakan semua benda-benda ni. Inilah salah satu punca yang menyebab dia tak syukur, dia tak membandingkan kehidupan dia dengan dia tak mensyukuri kehidupan dia. Sebab dia suka dia membandingkan dengan kehidupan orang lain. Sedangkan suami ni dah berusaha macam-macam cara mencari rezeki untuk dia dan keluarga mereka lah. Jadi bila timbul tak puas hati, di sinilah antara satu sebab boleh membawa kita kepada tidak mentaati suami. Baik. Satu lagi, orang perempuan ni dia suka dia sangat excited, dia sangat teruja dengan benda-benda yang perkara-perkara yang cantik-cantik ni. Dia suka baju cantik kan, dia suka tudung cantik, dia suka handbag cantik, kasut cantik. Jadi tu pun buat kita lupa juga. Kita asyik mengejar kecantikan, kita nak beli semua tu. Kadang-kadang suami ni dia lain sikit. Bila kita beli berlebihan ni, dia ingatkan kita. Dia ingatkan kita baju tudung dah satu almari dah kan, handbag kasut dah berkotak-kotak. Jadi bila suami mengingatkan kita dengan benda ni, jadi kita mulalah rasa tak seronok bila suami nasihatkan jangan beli, jangan apa semua ni. Ni pun salah satu punca. Bila suami cakap sepatah, kita cakap 10, timbullah leteran kita. Kita bangkang dengan kehendak suami. Jadi di sini pun antara punca-punca yang boleh bawa kita kepada tidak mentaati suami. Saya bawa ni contoh-contoh yang kecil-kecil saja. Contoh yang kadang-kadang kita tak perasan benda ni remeh, tapi sebenarnya benda ni boleh membawa kepada kurangnya ketaatan kita kepada suami. Baik. Kadang-kadang kita desak suami kita ni dengan berbagai-bagai desakan. Kadang-kadang dia sampai dah tak boleh nak ikut kehendak kita. Ada, kita selalu baca dalam paper, kita selalu baca juga lah dalam media-media WhatsApp macam mana desakan-desakan yang dilakukan oleh seorang isteri kadang-kadang sampai boleh bawa pada kes yang lebih teruk, kes berlaku perceraian dan sebagainya. Kerana benda kecil je. Kadang-kadang benda remeh saja. Kadang benda remeh, seorang suami kadang-kadang tu, katalah suami tadi tu dia merokok misalnya kan, dia merokok. Satu perkara saja dia merokok, tapi kita membenci dia sampai kadang-kadang sampai kita lupa tentang jasa-jasa dia yang lain pada kita kan. Kita tak pandang dah jasa dia yang lain pada kita. Jadi timbul rasa kebencian dengan sebab merokok tadi. Memanglah merokok tu tak elok, tapi kita tak bolehlah jadi punca merokok tu sampai kita memandang kebencian pada suami kita. Selama ni dia banyak tolong kita, tolong jaga anak kan, tolong di dapur, basuh pinggan mangkuk, sidai kain baju. Tapi semua perkara tadi tu hilang dengan sebab kebencian kita pada suami kita. Baik, itu contoh yang kecil-kecil yang saya bawa. Ada lagi contoh-contoh yang besar, yang lebih besar, yang kita termasuk dalam kata kita tidak mentaati suami. Antara dia contoh-contoh yang besar ni lah, antara dia kita keluar rumah tanpa izin. Sekali kita tengok benda ni macam remeh, keluar rumah tanpa izin.
Kita rasa tak apa, keluar rumah kan nak beli barang je pun kan, tu pada kita. Tapi sebenarnya Islam sangat menjaga hak kita ni, sebab Islam takut benda yang lebih besar berlaku. Misalnya bila kita keluar seorang diri, kita kadang tersilap langkah, kita bertemu, katalah kita bertemu dengan seseorang lelaki, kita bersembang, benda ni boleh membawa fitnah. Bila ada orang lain tengok, orang lain report benda ni, orang lain sampaikan benda ni kepada suami kita, isteri kamu keluar tadi aku tengok sembang dengan siapa entah. Jadi benda ni boleh menimbulkan syak wasangka suami kepada kita. Bila timbul syak wasangka suami kepada kita, prasangka-prasangka buruk ni lah yang boleh membawa kepada perbalahan dalam rumah tangga, membawa perbalahan, pertengkaran, dan akhirnya boleh berlaku perceraian. Kenapa? Sebab itulah Islam sangat memandang serius tentang benda-benda ni. Baik, dapatan dari mahkamah, banyak enggak dapatan daripada kes-kes mahkamah syariah lah, banyak berlaku perceraian hari ini berpunca daripada wanita. Misalnya melalui media sosial, wanita berkenalan dengan lelaki asing atau bertemu kawan-kawan sekolah lama dulu tu, dan mereka mula menjalinkan hubungan. Jadi isteri terjebak menjalinkan hubungan dengan lelaki lain tanpa pengetahuan suami, sehingga berlakulah masalah dalam rumah tangga. Serta ada yang suami-suami yang membawa kes ni ke mahkamah sebab punca dia, sebab suami isteri dah tidak mempedulikan dia sebab melayan lelaki lain. Di mana ada di kes mahkamah di mana suami sendiri menangkap isteri yang sedang berkhalwat. Ini berlaku di mahkamah. Okey. Sebab tu kenapa seorang isteri dilarang keluar rumah tanpa izin atau melakukan pergaulan yang dilarang Islam, melakukan pergaulan yang dilarang oleh Islam. Islam menutup pintu ni daripada wanita untuk mengelak mudarat yang lebih besar. Jadi wanita perlulah menjaga kehormatan suami dan harta bendanya. Seorang isteri tidak boleh mendedahkan keaiban suami dan rumah tangga serta menceritakan perihal suami yang tidak disukainya kepada rakan atau kaum keluarga tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak, sehingga menjatuhkan pandangan buruk terhadap suaminya. Hari ini ramai wanita-wanita yang terjebak mendedahkan hal-hal dan keaiban suami, masalah rumah tangga dalam media sosial yang mengundang komen-komen negatif daripada netizen serta mengaibkan suami. Semua ini termasuk dalam menderhakai suami. Jadi Ustazah harap dengan Ustazah bagi contoh sikit sebanyak tadi, berhati-hatilah. Kita kaum wanita hendaklah berhati-hati. Begitu juga para isteri hendaklah berhati-hati. Janganlah sampai mengundang dosa dan kemurkaan Allah. Allah tak suka pada golongan ini, dan Allah tidak akan memandang golongan isteri seumpama ini, seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Nasa'i. Allah tidak akan melihat pada wanita yang tidak mensyukuri apa yang ada pada suaminya dan tidak merasa cukup dengannya. Baik, sebenarnya banyak lagi kesalahan-kesalahan lain yang berkaitan dengan tanggungjawab terhadap suami yang perlu ditunaikan. Saya hanya menyebutkan sebahagian kecil sahaja sebagai peringatan untuk kita semua. Sama-samalah kita bermuhasabah diri. Bumi mana yang tidak ditimpa hujan. Bagi suami yang masih hidup, masih ada peluang untuk kita memohon kemaafan. Tapi bagi yang telah tiada, perbanyakkanlah doa untuk mereka atau bersedekahlah untuk mereka dan bertaubatlah kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tak kiralah kita dah berumur pun, masa kita bersama dengan suami kita dulu, masa hidup bersama berapa puluh tahun dulu, mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kita buat. Yang dia mati dia tak tahu pun kita buat dosa. Jadi di sinilah kita perlu redha dia. Yang masih hidup mungkin dia boleh minta maaf, tapi yang telah mati inilah caranya. Perbanyaklah beristighfar pada Allah, mohon bertaubat kepada Allah dengan sebab dosa-dosa kita yang lalu, supaya kita tidak terjerumus ke dalam apa yang disebut oleh Nabi tadi sebagai ahli neraka.
Baik, sebenarnya Islam ni sangat memuliakan dan meninggikan kedudukan wanita. Begitu banyak kelebihan wanita yang disebut oleh hadis-hadis yang sahih. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'ah as-salihah." Maksudnya dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solehah. Hadis riwayat Muslim. Okey. Dan lagi satu perkara yang menunjukkan bahawa Islam sangat memuliakan wanita ni, ada satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi SAW menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Dan Nabi menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Dia pun menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Kemudian Nabi SAW menjawab, "Kemudian barulah ayahmu." Jadi hadis ni memang kita selalu dengar lah, 3 kali disebut ibu, barulah disebut tentang ayah. Jadi maknanya kemuliaan, maknanya ibu tu sangat-sangat dipandang mulia dalam Islam. Wanita yang bergelar ibu tu dimuliakan dalam Islam. Baik. Begitu juga kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ni dia adalah pemuda yang terkenal di langit tapi tidak dikenali di bumi. Malaikat-malaikat kenal dia sebab kemuliaan dia, sebab dia memuliakan ibunya, tapi manusia tidak mengenalinya. Sehingga Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali supaya memohon doa daripada pemuda ini agar diampunkan dosa. Minta pemuda ni berdoa untuk mereka agar diampunkan dosa. Kerana apa? Kerana apa istimewanya pemuda ni sampai Rasulullah menasihatkan Khalifah Umar dan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali supaya memohon doa daripadanya. Sebabnya kerana pemuda Uwais ini adalah pemuda yang sangat memuliakan ibunya dan doanya sangat mustajab disebabkan ia memuliakan ibunya. Jadi dari dua hadis tadi menunjukkan betapa tingginya martabat dan kemuliaan kaum wanita dalam Islam. Jadi kerana sayangnya Rasulullah pada wanita lah, maka Rasulullah mengingatkan dan menganjurkan wanita untuk memperbanyakkan sedekah dan memperbanyakkan beristighfar untuk membebaskan diri daripada dosa dan menjauhkan kita daripada terjerumus ke dalam neraka. Baik, perempuan yang dirahmati Allah, sekarang saya akan bincang sedikit apakah kelebihan sedekah tu dan juga kelebihan istighfar, sehingga kedua-dua perkara ini dapat membebaskan kita daripada api neraka. Baiklah, sedekah ni mengandungi pelbagai hikmah dan ganjarannya cukup besar, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Bandingan derma orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama dengan sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas rahmat kurniaannya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Itu kelebihan sedekah. Saya dah baca dah tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Kemudian menurut Imam Ibn Qayyim, amalan sedekah dengan niat ikhlas kerana Allah akan menjadi penyebab hadirnya perlindungan Allah daripada bala bencana. Kata beliau, sesungguhnya bersedekah itu ada pengaruh yang sangat menakjubkan dalam menolak bala, meskipun ia dikeluarkan oleh seseorang yang berbuat dosa, zalim ataupun kafir. Kemudian beliau selanjutnya menjelaskan, sesungguhnya Allah akan melindungi seseorang daripada musibah dan malapetaka kerana sedekah yang dilakukan.
Selain itu, beliau berkata sedekah akan menjadi penebus seorang hamba daripada seksaan Allah. Baik, kesalahan dan dosanya akan menghantarnya menuju kebinasaan dan azab. Tetapi sedekah yang dilakukannya akan datang menebusnya daripada azab tersebut. Itu kelebihan sedekah. Baik, Ibnu Hibban ada melaporkan bahawa Rasulullah bersabda, sedekah dilakukan secara rahsia dapat memadamkan kemurkaan Allah, silaturahim dapat menambahkan umur, dan berbuat kebajikan dapat menghindarkan kejahatan. Jadi kita kena yakinlah bahawa keajaiban sedekah mampu menyelesaikan banyak persoalan yang dihadapi. Cuma apabila bersedekah mestilah kita niatkan ikhlasnya kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik, banyak sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Sayyidina Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf atau Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan Rasulullah sendiri baginda dan Rasulullah sendiri adalah individu yang paling dermawan. Rasulullah sendiri adalah individu yang paling dermawan berbanding dengan sahabat-sahabat baginda yang lain. Rasulullah ni apabila dia bersedekah, baginda akan memberikan apa sahaja yang ada di badannya kepada orang yang pada orang yang tegur dia lah. Misalnya satu contoh, bila Rasulullah memakai rida ni selendang di bawah tu yang lelaki-lelaki selalu pakai tu. Bila Rasulullah pakai selendang rida baru, kemudian dia ditegur oleh sahabat-sahabat dia, maka Nabi akan ambil rida tadi dan meletakkan rida itu di atas bau orang yang bertanya tadi, orang berkenaan lah. Baik. Malah ada satu riwayat daripada Abu Hurairah dinyatakan seorang Muslim yang mantap amalan sedekahnya akan mendapat sanjungan di bumi serta didoakan oleh para malaikat. Manakala bagi yang kedekut dan kikir, mereka didoakan malaikat dengan kemusnahan. Ini daripada Abu Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, tiada suatu pagi hari pun yang dilalui seorang hamba melainkan akan ada dua malaikat turun dan berdoa, ya Allah, berikan kepada pemberi sedekah ganti pada sedekahnya tu. Manakala malaikat satu lagi pula berdoa, ya Allah, berikan kepada orang yang menahan sedekah ataupun kedekut tu kemusnahan. Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, kerana itu setiap Muslim perlulah meyakini amalan bersedekah memiliki keistimewaan yang luar biasa sekiranya ia sentiasa diamalkan dalam kehidupan kita seharian lah. Baik. Banyak lagi keutamaan sedekah. Antaranya yang pertama, sedekah dapat antaranya ialah sedekah dapat menghapuskan dosa. Ini ada dalam satu hadis Rasulullah bersabda, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'u an-nar. Sedekah dapat menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Baik, lagi tentang kelebihan keutamaan sedekah. Orang yang bersedekah akan mendapat naungan di hari akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan di akhirat nanti. Iaitu hari di mana ketika itu tidak ada naungan lain selain daripada naungan Allah. Salah satu ialah manusia yang mendapatkannya adalah manusia yang suka bersedekah. Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalannya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Itu orang yang mendapat naungan di hari akhirat nanti adalah orang yang banyak bersedekah. Kemudian lagi Allah melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Ini pun ada dalam suatu hadis Nabi. Dalam surah Al-Quran, surah Al-Hadid ayat 18. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik lelaki-lelaki maupun perempuan, dan meminjamkan pada Allah pinjaman yang baik, nescaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak.
Kemudian lagi tentang keutamaan sedekah. Sedekah dapat membebaskan diri daripada siksa kubur. Itu satu. Sedekah. Hadis riwayat Tabrani, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Baik, selain daripada tu, sedekah juga membuka pintu keredaan Allah dan mengundang hidayah Allah. Ini saya nak cerita tentang satu cerita. Cerita tentang kisah Abdullah Al-Mubarak dengan Abdullah bin Al-Mubarak dengan Bahram Al-Majusi, ya. Baik, Abdullah Al-Mubarak ni dia adalah guru kepada Imam Bukhari dan mempunyai murid-murid yang penuntut ilmu, yang punya murid-murid yang ramailah. Dan suatu hari dalam satu majlis dia dia bercerita, dia bercerita tentang satu ceritalah. Dia bercerita, dia kata bahawa pada satu tahun aku pergi menunaikan haji. Aku bermimpi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dalam mimpi dia dan bersabda padanya, apabila engkau kembali ke negeri Baghdad, sampaikanlah salamku kepada Bahram Al-Majusi dan katakan kepadanya bahawa Allah redha kepadanya. Baik, Abdullah bin Al-Mubarak ni tertanya-tanya, apakah keistimewaan Bahram Al-Majusi, sedangkan Rasulullah mengirimkan salam kepadanya. Bahram Al-Majusi ni dia adalah orang Majusi, dululah menyembah api, dia menyembah api lah. Orang Majusi menyembah api. Baik, selepas dia pulang ke Baghdad, Abdullah Al-Mubarak ni pergilah bertemu dengan Bahram Al-Majusi dan bertanya kepadanya, apakah kebajikan engkau kepada Allah Ta'ala? Kemudian Bahram pun beritahulah, dia kata, apakah kebajikan engkau pada Allah Ta'ala sehingga Allah meredai engkau? Dia tanya Bahram tadi. Kemudian Bahram pun jawab, aku mengahwinkan anak aku. Dia ada anak 8 orang, 4 lelaki, 4 perempuan. Kemudian dia kahwinkan antara anak-anak dia tu. Kahwin sama-sama sendiri. Kemudian Abdullah Al-Mubarak kata itu adalah haram. Kemudian dia tanya lagi, apa lagi kebajikan yang kau buat? Kemudian dia kata, aku ada seorang anak perempuan yang cantik dan aku mencari pemuda yang dapat aku jodoh dengan anak perempuannya, tapi tak jumpa jodoh yang terbaik untuk anak perempuan. Jadi kemudian dia kata, aku mengahwini anak perempuan aku. Kemudian dia kahwin dengan anak perempuan dia dan dia buat walimah yang besar-besar. Kemudian Abdullah Al-Mubarak kata itu juga haram. Kemudian dia tanya lagi, apa lagi kebajikan yang kau buat? Kemudian barulah Bahram Al-Majusi ni cerita, dia kata seorang perempuan Muslim, jiran dia lah, Muslimah jirannya, datang ke rumah dia dan menyalakan pelita dengan menggunakan pelita aku. Dulu orang pakai pelita lah. Namun dia kata apabila sampai di pintu pelita tu, di pintu rumah perempuan tadi, dia mai cucuh pelita, dia balik ke rumah dia. Kemudian dia padam. Kemudian dia mai lagi sekali, dia cucuh pelita, kemudian dia balik rumah dia, dia padam pelita tu. Sampailah 3 kali. Dan pada kali keempat dia buat macam tu, Bahram Al-Majusi tadi ikut perempuan ni sampailah ke rumah dia. Kemudian dia pun mengintai-ngintai dalam rumah perempuan tadi dan dia lihat perempuan tadi dengan anak-anak dia. Tengok anak-anak perempuan tadi sedang dalam kelaparan pada malam hari, tak ada makanan nak makan. Jadi disebabkan itulah dia tanya pada perempuan tadi. Kemudian perempuan tu pun berkata, aku malu pada Allah kerana meminta-minta kepada makhluk. Jadi dengan sebab itu Abdullah Bahram Al-Majusi ni pun kasihani pada wanita tadi dengan anak-anak dia pun balik ke rumahnya dan dia pun mengambillah makanan dalam rumah dia, dalam satu bekas apa yang ada dalam rumah dia tu, kemudian dia bawa balik dan dia sedekahkan kepada perempuan tadi. Jadi dengan sebab itu Abdullah Al-Mubarak pun berkatalah kepada Bahram Al-Majusi tadi, suka olehmu bahawa Nabi SAW telah mengirim salam kepadamu dan sabdanya bahawa Allah telah redha kepadamu.
Maka dengan sebab itu Bahram Al-Majusi pun memeluk Islam selepas mengucap dua kalimah, memeluk Islam, dan selepas dia mengucap dua kalimah syahadah itu dia pun meninggal dunia. Maka Abdullah Al-Mubarak kata, aku pun memandikan dan mengkafankan, mensolat dan mengkebumikan dia. Jadi peristiwa itulah yang membuatkan Abdullah Al-Mubarak berpesan kepada kita, wahai para hamba Allah, berbuat dermawanlah, makna bersedekahlah terhadap makhluk Allah dengan ikhlas. Sebab perbuatan itu boleh mengubah musuh-musuh Allah menjadi orang yang dikasihi oleh Allah. Tambahanlah pula kita Muslim yang berdosa ini, andai kita bersedekah dengan penuh rasa keikhlasan, sudah tentu Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita dan menjauhkan kita daripada azab neraka Allah. Baik, itu tentang hikmah. Saya huraikan sedikit tentang hikmah atau keutamaan bersedekah. Sebab Rasulullah suruh orang perempuan banyak bersedekah. Baik, yang kedua yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis di atas ialah untuk membebaskan diri daripada api neraka ini adalah dengan memperbanyakkan beristighfar. Baik, apa dia istighfar? Istighfar ialah kita memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesilapan yang kita lakukan. Dalam sebuah hadis diceritakan bahawa Nabi SAW beristighfar lebih daripada 70 kali sehari. Ada hadis kata sampai 100 kali dalam satu hari. Ada satu hadis daripada Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Maksudnya, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar pada Allah dan memohon ampun kepadanya setiap hari lebih daripada 70 kali. Demikianlah menunjukkan pentingnya istighfar dalam kehidupan seharian kita. Okey, kita ni berapa banyak yang kita beristighfar dalam sehari? Tak istighfar langsung, ada tak yang tak istighfar langsung? Jadi kita kena tanya diri kita, berapa kali sehari kita beristighfar? Ada yang istighfar 15 kali, lepas solat 3 kali, 5 kali 3, 15 kali. Ada yang beristighfar ketika terkejut baru istighfar, terkejut apa-apa baru dah dia kata astaghfirullahalazim. Ataupun ada yang beristighfar ikut Nabi 70 hingga 100 kali sehari. Jadi Nabi tak apalah, Nabi sebab dia maksum, tak buat dosa, jadi mungkin mencukupilah dia beristighfar 70 hingga 100 kali sehari. Tapi kita manusia ni yang tak maksum ni, selalu buat salah ni, kita kenalah memperbanyakkan lagi beristighfar. Dalam hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqhu min haitsu la yahtasib. Maksudnya, barang siapa yang melazimi sentiasa beristighfar pada Allah, Allah menjadikan untuknya bagi setiap kesempitan itu jalan keluar, setiap kebimbangan itu kelapangan, dan Allah juga mengurniakan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itulah antara kenapa Rasulullah suruh kita melazimi, membiasakan beristighfar. Baik, antara kelebihan beristighfar ini yang pertamanya diampunkan dosa oleh Allah. Allah kata, orang yang beristighfar ni, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, setiap kalian pasti berdosa kecuali yang aku jaga. Maka beristighfarlah kalian kepadaku, nescaya kalian aku ampuni. Dan barang siapa yang meyakini bahawa aku punya kemampuan untuk mengampuni dosa-dosanya, maka aku akan mengampuninya dan aku tak peduli berapa banyak pun dosanya. Ini riwayat Ibnu Majah. Baik, kemudian lagi dengan beristighfar juga Allah memakbulkan permintaan atau hajat seseorang. Baik, ini kita ambil daripada kisah yang diceritakan oleh, ada satu kisah Imam Ibn Hanbal dengan pembuat roti. Satu ketika Imam Ibn Hanbal ni dia keluar berjalan-jalan, kemudian dia sampailah ke satu tempat. Kemudian pada dah malam hari dia pun tidurlah, masuk tidur dalam masjid di situ. Ketika dia nak tidur di masjid tu, penjaga masjid tak bagi dia tidur, halau dia keluar. Jadi dia duduklah di tangga masjid.
pada malam tu. Jadi ketika tu lalulah seorang pembuat roti. Jadi dia tengok apa nama ni Saidina dia tengok Ahmad Ibn Hanbal ni, Imam Ahmad Ibn Hanbal ni. Jadi dia pun ajak Imam Ibn Hanbal ni ke rumah dia. Baik, ketika malam dia tengok apa nama ni Imam Ahmad Ibn Hanbal ni melihat pembuat roti ni, bila dia nak buat roti dia akan istighfar dulu. Setiap kali dia nak tebar roti, dia nak buat roti, dia beristighfar dulu. Jadi tingkah laku pembuat roti tadi dia perhatikan oleh Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad pun bertanya kepada pembuat roti tadi, apakah kelebihan yang diperolehi melalui amalan istighfar yang kamu lakukan tu? Kemudian dijawab oleh pemuda tadi, pembuat roti tadi, bahawa setiap kali dia mengamalkan istighfar tadi sebanyak-banyaknya dan bersungguh-sungguh, Allah akan mengkabulkan segala permintaannya. Cuma dia kata satu lagi yang Allah tak makbulkan permintaannya ialah untuk bertemu dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal, ulama yang terkenal tu. Jadi si pembuat roti sebenarnya dia tak mengetahui bahawa, dia tak mengenali bahawa yang di depannya tu ialah Imam Ahmad yang dipelawar untuk menumpang tidur di rumah dia tu. Dia tak kenal. Jadi Imam Ahmad pun sangat terkejut bagaimana Allah telah merencanakan perjalanannya sehingga dia boleh berteduh di rumah si pembuat roti. Jadi bila selepas itu Imam Ahmad pun bagi tahulah bahawa dialah Imam Ahmad. Jadi memang betul lah, memang tepatlah sebagaimana pembuat roti tu kata, doa dia akan dimakbulkan setiap kali dia memperbanyakkan beristighfar kepada Allah. Jadi melalui kisah ini dapatlah dikongsikan bahawa kelebihan amalan istighfar ialah diperkenankan segala permintaan dan dimakbulkan hajat oleh Allah pada hamba-hambanya yang sentiasa memohon keampunan darinya. Baik, selain daripada tu keutamaan beristighfar juga dijauhi Allah menjauhkan kita daripada azab dan bala. Baik, dengan istighfar juga Allah menjanjikan kesuburan, keamanan, kemakmuran dan anak-anak serta zuriat yang banyak. Ini kita dapat lihat daripada kisah Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini dia merupakan ulama terkenal daripada kota Basrah di Iraq. Dia terkenal dengan keilmuannya yang tinggi. Jadi Imam Al-Basri juga ramai anak-anak muridnya yang datang belajar dengannya. Jadi sebab itu ramailah sebab keistimewaan dia, dengan sebab keilmuan dia tadi, ramailah orang yang datang pada Imam Hasan Al-Basri ini untuk meminta nasihat. Pada suatu hari datanglah 3 orang ke rumah Imam Hasan Al-Basri. Masing-masing ada masalah yang berbeza dan mereka meminta penyelesaian daripada Imam Hasan Al-Basri. Orang yang pertama mengadu permasalahannya kepada Imam Hasan Al-Basri. Dia bagi tahu, dia kata dia ni miskin, rezekinya tak cukup. Padahal dia telah berusaha dengan sebaik-baiknya, sudah berusaha sekeras-kerasnya, tapi rezeki tak cukup juga. Ketika mendengar keluhan orang pertama tu, jadi Imam Hasan Al-Basri memberi nasihat agar orang itu memperbanyakkan istighfar. Kemudian datang pula orang yang kedua menemui Imam Hasan Al-Basri. Dia pun sama mengeluh kerana sudah lama kahwin, namun isterinya tak juga dapat melahirkan zuriat untuk dia. Segala macam dia dah usahakan tapi masih juga tak dikurniakan anak. Kemudian setelah Imam Hasan Al-Basri meneliti permasalahan tadi, kemudian dia pun menasihatkan orang tersebut supaya memperbanyakkan beristighfar. Yang terakhir pula, orang yang ketiga, dia pun cerita, dia kata daerah dia duduk di satu daerah yang kering kontang, tak ada hujan tak turun. Dah lama dah hujan tak turun, sampai tanaman pun dah kering mati.
Jadi mendengar persoalan dihadapi oleh orang ketiga ni sama juga. Imam Hasan Al-Basri menasihatkan mereka agar memperbanyakkan beristighfar. Ketika itu ada seorang yang ikut duduk bersama Imam Hasan Al-Basri tadi. Dia berkata pada Imam Hasan Al-Basri, ketiga orang itu membawa tiga masalah yang berbeza, tapi mengapa penyelesaiannya hanyalah istighfar? Pada anggapannya seharusnya Imam Hasan Al-Basri ini bagi solusi yang berbezalah, penyelesaian yang berbezalah sebab tiga masalah. Itulah sebab apa? Sebab Imam Hasan Al-Basri kemudian menjelaskan bahawa ketiga orang tersebut sudah melakukan segala bentuk ikhtiar, namun sayang ikhtiar mereka belum membuahkan hasil sesuai dengan yang diinginkan. Oleh sebab itu dia kata perlu berusaha lagi dengan memohon pertolongan daripada Allah dan memperbanyakkan istighfar. Sebab Allah dah berfirman dalam surah Nuh ayat 10 hingga 12. Bismillahirrahmanirrahim. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Sehingga aku berkata kepada mereka, pohonkanlah ampun, beristighfarlah kepada Tuhan kamu, sesungguhnya adalah Ia Maha Pengampun. Sekiranya kamu berbuat demikian, Ia akan menghantar hujan lebat mencurah-curah kepada kamu, dan Ia akan memberi kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan serta anak pinak, dan Ia akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Jadi nasihat diberikan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal tadi, nasihat oleh Hasan Al-Basri tadi, bermaknanya menjadi terbukti kerana adanya janji Allah akan memberi ganjaran buat mereka yang memohon keampunan kepadanya, iaitu memberi kekayaan dalam bentuk harta, rezeki dan anak-anak. Baik, di sini saya rasa cukuplah dulu saya huraikan sedikit tentang kelebihan bersedekah dan juga kelebihan berzikir. Jadi sebagai penutupnya, kesimpulannya pada hadis di atas, kita kaum wanita hendaklah memperbanyakkan bersedekah dan memperbanyakkan beristighfar supaya dapat menghindar dan membebaskan diri kita daripada azab neraka Allah dan dapat menjadi penghuni syurganya. Ambillah kesempatan di akhir Ramadan ini kerana pahalanya berlipat kali ganda, dan moga Allah dengan rahimnya memberkati kita, merahmati kita, mengampuni kita dan membebaskan kita dari nerakanya. Saya akhiri siri Ramadan ini dengan satu hadis Nabi yang lain, di mana dalam hadis ini Rasulullah menerangkan sebab yang melayakkan wanita memasuki syurga Allah hanya dengan mengamalkan 4 perkara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sallat al-mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ta. Baik, maksudnya apabila seorang wanita isteri itu telah melakukan solat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kehormatan dirinya dan mentaati perintah suaminya, maka ia dijemput di akhirat untuk memasuki syurga mengikut pintu mana yang ia suka. Hadis ini riwayat Ahmad, Ibn Hibban dan Tabrani. Jadi sekian dulu dari saya untuk siri kali ini. Segala yang baik dari Allah dan yang serba kekurangan itu dari saya. Mohon maaf segala salah silap. Moga di bulan Ramadan ini Allah melimpahkan rahmatnya pada kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.